Okey. Baik. Susunan dia adalah, kena ingat, bab 1 kita belajar tentang apa? Kedatangan kuasa barat ke tanah Melayu. Kedatangan kuasa barat Bab yang kedua, negeri-negeri selat. Ingat tu pentadbiran negeri-negeri selat, iaitu Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Okey. Kemudian bab 3 iaitu negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, negeri Melayu bersekutu. Minta maaf. Negeri-negeri Melayu bersekutu iaitu Selangor, Perak, Negeri Sembilan dan Pahang. Itu bab 3. Bab 4 yang ini iaitu pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, iaitu tentang 5 negeri, iaitu Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan juga Johor. So itu 5 negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. So ingat susunan dia, bab 1, 2, 3 dan 4. Very simple. Kalau kamu tahu susunan dia, memang kamu dah menguasai hampir separuh bab sejarah tingkatan 3. Ingat susunan tu, penting. Baik. So, kemudian pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, first of all kita belajar tentang latar belakang kesultanan ini, iaitu kita tahu tentang Perlis, kita tahu tentang latar belakang Kedah. Kita tahu Perlis sebenarnya secara umumnya Perlis lah satu-satunya negeri yang tidak pakai sultan, tapi dia gunakan raja. Setuju kan? Kita dah belajar kan? Dia tak pakai title sultan, dia pakai title raja. Dan rajanya adalah Raja Said Hussein Jamululail. Kemudian Kesultanan Kedah. Kita tahu Kesultanan Kedah ni, pemerintah pertamanya adalah Sultan Muzaffar Shah. Dan mereka dah ada pentadbiran, dah ada perundangan dan juga dah buat hubungan luar. Maknanya kerajaan Perlis dengan Kedah dah maju. Kemudian kita dah lihat Kelantan. Kelantan kita tahu, nama yang paling penting dalam Kelantan iaitu apa? Iaitu Long Yunus. Sebab Long Yunus inilah yang telah menggabungkan negeri-negeri kecil, daerah-daerah kecil menjadi negeri Kelantan. Negeri Kelantan, dan kita tahu perundangan mereka menggunakan undang-undang syarak. Undang-undang Islam ya. Kemudian kita belajar juga tentang Kesultanan Terengganu, iaitu nama pengasasnya adalah Sultan Zainal Abidin yang pertama. Dan juga kita tahu bahawa mereka ada undang-undang, iaitu Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Terengganu. Itu kita telah belajar latar belakang. Johor tak payah ceritalah. Johor sebab apa? Sebab Johor mengalami pemodenan. Begitu moden sekali sehingga kan dia punya sultan pun telah menerima title Maharaja. Bukan senang tu. Title Maharaja iaitu Maharaja Abu Bakar. Itu yang kita pelajari hari itu. Dan juga Johor satu-satunya negeri yang telah buat hubungan dengan apa tahu? Dengan negara-negara Eropah dan negara Jepun. Memang hebat negeri Johor ini. Itu sebelum kedatangan British. Bila datang saja British, kita tahu sebenarnya kalau kita lihat kita fikir balik kenapa British nak datang dan meluaskan kuasa di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ni. Sama je dia punya faktor. Pertama apa? Dia kata kita punya negara ni, kita punya negeri ni kedudukannya yang strategik. Memanglah. Kita belajar daripada form 2 kan, Kerajaan Alam Melayu kan, Funan, Champa, Srivijaya, Majapahit. Kenapa semua orang datang sini? Kedudukan yang strategik. Kemudian kita belajar form 2 Melaka. Kenapa Dewan datang sini? Kedudukan yang strategik. Johor Riau, kenapa pula Dewan datang sini? Kedudukan yang strategik. Kemudian Negeri Selat, negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tak bersekutu. Kenapa Dewan datang sini? Kedudukan yang strategik. Sama je. Kan? Alasan semua sama. Lempang garang, tak adalah. Baik. So, kedudukan yang strategik tak boleh nak dinafikan. Kemudian yang kedua nak menghalang menghalang kemasukan kuasa barat lain. Kemudian satu lagi ni ini memang faktor. Kalau korang jawab apa-apa soalan, kenapa tanah Melayu ini begitu digemari oleh penjajah barat? Kerana kekayaan, kemakmuran, sumber hasil kita. Maknanya kita kaya. Kan? Maknanya kita kaya, dia orang miskin.
Dia orang miskin, tak malu datang sini ambil apa kita punya sumber. Kan? Jadi kita punya kekayaan sumber hasil. Kan nampak? Kemudian British ada niat nak hubungkan Burma dengan Pulau Pinang. Kemudian dia kata, ni ini lagi satu. Kalau katakan cikgu paling suka apa tahu? Kalau katakan, kalau soalan tanya kan, faktor-faktor kedatangan kuasa British ke kuasa Barat semua kan, memang cikgu kata paling mudah kamu nak ingat. Iaitu apa tahu? Tentang tiga ni. Iaitu tentang, okey, pertama kedudukan yang strategik, yang kedua iaitu kekayaan kita sendiri, dan yang ketiga pasal apa? Beban orang putih. Okey, dia kata apa? Dia lagi maju. Kemudian dia kata apa? Kami datang sini kerana apa? Tanggungjawab kami nak majukan kawasan ini. Elah, kita ada belajar dulu kan, kita ada tengok video kan. Dia orang sendiri dulu kan, berak-berak pun tak ada pun toilet. Buang-buang keluar je kan. Kan? Buat malu je kan. Kita at least ada jugalah toilet kan. Dia orang main buang-buang je. Betul, memang betul Anas. Kamu tak tengok Anas. Orang putih dulu memang buang air besar kat dalam bowl. Kemudian dia orang campak kat luar tingkap. Kan. Jadi itu alasan dia orang datang sini. Beban orang putih nak majukan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ni, dan negeri-negeri Melayu semua ni. Alah, diri sendiri pun tak maju, nak majukan orang. Okey. Itulah sebenarnya. Okey, Iskandar tanya, cikgu betul ke British guna emas dengan biji timah kita untuk dapat teh dari China? Yes, betul. Betul. Sebenarnya China, kamu tahu tak, pedagang-pedagang China, dia orang tak nak barang-barang daripada barat. Apa barang-barang barat? Dia orang tak nak. Tapi dia orang nak barang-barang daripada tanah Melayu. Jadi British kata apa tahu? British kata, bermakna China ni dia datang sini untuk apa? Ambil kita punya emas, okey, dan suka kita punya bahan-bahan sumber alam dan juga bahan-bahan pertanian. Jadi British kata apa? Kita ambil barang-barang tanah Melayu ni, kita pula yang jual kepada China. Nampak tak? Jadi nampak tak dia punya permainan dia kat situ? Itulah sebenarnya yang British buat dan pedagang-pedagang barat buat kepada negara kita. Kamu tahu tak? Bukan semalam. Pagi tadi cikgu ada baca satu artikel tau, di mana semasa Maharaja Abu Bakar ni, Sultan Johor ni, okey, dia memerintah. Kamu tahu tak? Pengkaji Rusia telah datang ke negeri Johor dan berjumpa dengan Maharaja Johor ni untuk mempelajari tentang adat dan juga kehidupan orang Melayu. Dan dicatatkan kat situ bahawa apa tahu? Sebenarnya orang-orang British ni selalu memperlekeh-lekehkan orang-orang Melayu. Itu ditulis tau. Dia tulis. Dan orang-orang Rusia ni, dia catatkan bahawa seni dan adat istiadat orang Melayu ni sangat cantik. Sehingga dia orang ambil pantun-pantun yang kita ada ni, dibawa ke Russia, translate. Dan dia buat lagu kat sana. Kenapa? Dia kata cantiknya pantun-pantun orang Melayu. Orang Rusia ni tau. Rusia. Bayangkanlah. Hebatnya kita. Tapi dia kata apa? Dia catatkan juga bahawa apa tau? Orang British ni memang selalu memandang rendah kepada orang Melayu dan selalu juga memperlekeh-lekehkan orang Melayu. Nampak? Lagu-lagu lagu Rusia kan, manalah cikgu tahu lagu Rusia kan. Tak tahu. Jangan tanya cikgu lagu Rusia, tak tahu. Okey, baik. So kalau kita lihat di sini, okey, strategi perluasan kuasa British. Bagaimana British meluaskan kuasa? Iaitu bermula dengan diorang banyak buat strategi perjanjian. Iaitu antaranya kalau kita lihat perjanjian Bernee, kemudian juga perjanjian Sulit 1897, perjanjian Sempadan, perjanjian 1902 dan diakhiri dengan perjanjian Bangkok 1909. Dan perjanjian Bangkok inilah sebenarnya yang telah menyebabkan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu
jatuh ke tangan British. Dan kalau kita lihat macam mana British boleh luaskan kuasanya. British bijak tahu, iaitu British telah meletakkan negeri-negeri ini dengan seorang penasihat. Setiap negeri dapat penasihat. Dan penasihat ni kata apa? Dia akan memberi nasihat kepada Sultan tentang pentadbiran. Tapi dia tak masukkan tentang Islam dan adat istiadat. Kita tahu kan cara dia menasihati kan? Dia kata apa? Tuanku boleh ambil nasihat saya ini ya. Saya nasihat je tahu. Tapi kalau tuanku tak ambil, siap. Kena tuanku. Tapi saya nasihat je. Ni nak nasihat ke nak ugut ni? Dia memang macam tu. Backing, betul. Tuanku, saya nasihatkan je. Tapi kalau tuanku tak ambil nasihat saya ni, siap tuanku. Kenalah tuanku. Tapi saya nasihat je tahu. Saya nasihat je. Sultan pun jadi macam, ni nak nasihat ke nak ugut ni? Jadi, ya, itulah yang berlaku ya. Macam mak kau. Oish. Alamak, Iskandar. Okey. Kemudian kita lihat juga perluasan. Kenapa semua tanah Melayu join lepas tu lawan orang Barat? Kenapa semua tanah Melayu join lepas tu tak join? Okey, baik. Harus diingat pada zaman itu kalau kita lihat mereka semua adalah kerajaan-kerajaan yang berasingan. Malah berlaku juga peperangan antara mereka. Contoh kalau kita lihat Kelantan dengan Terengganu. Kelantan dengan Terengganu dalam sejarah memang selalu berperang. Macam mana nak bersatu? Masa tu mereka tak terfikir pun untuk bergabung. Tak terfikir pun untuk bersatu dan bergabung. Bagi mereka, kerajaan Kelantan, Kelantan lah. Terengganu, Terengganu lah. Perlis, Perlis lah. Kedah, Kedah lah. Nampak tak? Jadi itu menyebabkan mungkin merebut tahta, kemudian berebut tentang kawasan, tentang pelbagai lagi ya. Jadi sebab itu sebenarnya apa? Sebenarnya kesimpulannya apa tahu? Kalau kita sendiri tak bersatu, memang orang lain senanglah untuk take over kita. Sebab itu kita kena bersatu. Betul. Betul. Jadi kita kena bersatu. Itu kesimpulannya ya. Baik, kita lihat perluasan kuasa British di Johor. Kerana apa mereka nak Johor? Kerana kemajuan Johor. Johor ni memang bagus dengan pertanian, dengan lada hitamnya. Kemudian kalau kita lihat seperti Datuk Abdul Rahman bin Anda dan juga Datuk Muhammad Saleh bin Perang, inilah dia pembesar-pembesar yang memang hebat dalam menjalankan tugasnya. Kemudian kebijaksanaan Maharaja Abu Bakar ini dan juga pemodenan-pemodenan yang telah berlaku di Johor Bahru. Orang sekarang panggil apa? JB kan? JB kau. Johor Bahru. Kemudian strategi British menguasai Johor iaitu juga melalui perjanjian. Dan kita telah lihat perjanjian-perjanjian itu di mana membabitkan Sultan Ibrahim ini telah mengadakan perjanjian dengan gubernur negeri-negeri Selat. Dan itulah yang berlaku. Dan akhirnya kalau kita lihat bagaimanakah negeri-negeri ini digabungkan. Sebenarnya negeri-negeri Melayu tidak bersekutu sebenarnya. Kenapa dikatakan tidak bersekutu? Kerana dia tidak bergabung sebenarnya. Tak bergabung. Tetapi pentadbiran-pentadbiran itu hanyalah pentadbiran-pentadbiran yang berasingan, namun ada wakil-wakil British sebagai penasihat. Jadi negeri-negeri Melayu ini, negeri Melayu yang tidak bersekutu ni, kuasa rajanya lebih baik dan lebih luas berbanding dengan negeri-negeri Melayu bersekutu. Jadi itu antaranya. Dan ada usaha-usaha British untuk menggabungkan negeri itu, tapi gagal sebab ada penentangan daripada raja-raja Melayu. Jadi pentadbiran ini secara ini telah berterusan sampailah Perang Dunia Kedua. Dan inilah antara cara-cara pentadbiran negeri Melayu tidak bersekutu. Setiap negeri ada majlis mesyuarat negeri, kemudian juga ada berkaitan dengan hal ehwal kaki tangan awam. Bermakna apa yang berlaku
Okey, pentadbiran di Perlis, pentadbiran di Kedah, juga pentadbiran di Kelantan, serta juga pentadbiran di Terengganu, okey, yang ada undang-undangnya dan ada majlis mesyuarat negerinya, dan juga pentadbiran di Johor. Istimewanya Johor, Johor ada Askar Timbalan Setia Negeri Johor. Iaitu Johor Military Force. Dia ada pasukan tentera dia sendiri kau. Dia ada pasukan tentera dia sendiri. Tentera naik kuda pula tu. Kamu pernah naik kuda? Kamu semua pernah naik kuda? Pernah naik kuda Wah, hebatlah. Pernah Akin? Pernah mesti pernah. Cikgu yakin korang semua mesti pernah. Iaitu naik kuda kat mall tu yang masuk 50 sen kan, lepas tu gerak macam tu. Yang itu. Yang itu. Yang gerak ke depan ke belakang, ke depan ke belakang. Boleh pilih pula tu, kuda ke Ultraman. Okey. Kuda ke Ultraman. Boleh pilih kau. Yang gerak-gerak tu. Ya, betul. Okey. Rusa kaki 3, ya kan. Banyaklah. Lepas tu bila habis duit siling kan, dia pun berhenti. Kamu pun nangis. Nak lagi. Mak kamu pun masukkanlah duit. Gerak balik. Macam itulah kuda-kuda dia. Cikgu tak nak try. Tak boleh, tak muat. Tak muat. Tak muat. Okey. Kuda tu siap nyanyi lagi. Bayangkanlah kau nak cari kuda nyanyi kat mana? Tak ada kuda nyanyi. Itu je lah kuda yang nyanyi. Okey. Baik. Limited. Okey. Dan inilah dia pemerintah-pemerintah negeri Melayu tidak bersekutu seperti Sultan Kedah, Sultan Abdul Hamid Halim Shah, kemudian Menteri Besar Kedah Datuk Wan Muhammad Saman. Ini nama-nama yang terkenal lah untuk pemerintah dan pentadbir negeri Melayu tidak bersekutu. So, itu yang kita pelajari pada hari ini. So, kita akan buat latihan hari ini, iaitu kita akan cuba untuk menjawab soalan-soalan objektif ini. Soalan ada lebih kurang 16 sahaja. Jadi, seperti biasa, cikgu akan serahkan soalan-soalan ini kepada kamu. Lama tak buat kan? Cikgu biasa apa tahu? Bagi soalan-soalan ini kepada kamu, kamu jawab. Siapa salah, dikena denda. Dikena denda. Cikgu sebut nama cikgu sebut nama. Jangan lari. Jangan lari. Jangan lari. Okey, baik. Soalan yang pertama akan dijawab oleh, ingat cikgu sebut nama nanti dia akan jawab. Soalan nombor 1, Said Nabil. Soalan nombor 1, Said Nabil. Soalan nombor 2 iaitu Akhil Iskandar. Okey, nombor 2. Nombor 3, Adin. Nombor 3, Adin. Nombor 4, Afzarif. Ingat nombor 4, Afzarif. Nombor 5, Aina, Aina, tak nak Aina lah. Aina Mardiah. Nombor 5, Aina Mardiah. Nombor 6 iaitu Alia Nur Farisha. Nombor 7 iaitu Alif Imran. 7, Alif Imran. Ingat 8, Amira Sharafana. 8, Amira Sharafana. 9, Amir Azmi. 9, Amir Azmi. Dan 10 iaitu Anas Zainal. Okey, 10. Anas, 10 Okey. Kemudian 11, Zati. Sabahan. Zati, nombor 11. Kemudian nombor 12 adalah Daniel. Okey, Daniel, nombor 12. Okey. Kemudian nombor 13 iaitu Diana Amira. 13, Diana Amira. Okey. 14, Fatin. 14, Fatin. Dan 15, Husna Fazil. 15, Husna Fazil. Okey. Dan 16 iaitu Imrani Yusuf. Okey. 16 ialah Imran Yusuf. Okey. So dah dapat nama semua, dah bersedia? Okey. So cikgu minta kamu onkan mic kamu, kemudian kamu baca soalan dan kemudian berikan jawapan. Okey? Baik. So kita akan mulakan dengan Said Nabil dulu. Silakan Said Nabil. Nasib kan. Yang tak dapat tu kira selamatlah kan. Okey. Baik.
So kita mulakan dengan Syed Nabil. Silakan Syed Nabil. Sila baca. B. Baca pandai. Siapakah Raja Perlis yang diiktiraf oleh Maharaja Siam dan digelar Pia Songkram Rama Wicit Wilis Asrama Pia Pelik? Bukan asrama, asmara. Asmara. Pia Pelik. Syed Hussein Jamalullah. Okey, baik. Jawapan dia adalah B. Syed Hussein Jamalul Lail. Are you sure? Anda yakin? Anda tak nak gunakan pilihan jawapan? Okey. So anda telah pilih B. Syed Nabil, oleh kerana anda pilih B, maka anda adalah orang pertama yang akan dikenakan pelepasan sebab kamu betul lah jawapan kamu tu. Okey, so betul. Okey, so nombor 1 jawapannya adalah B. Syed Nabil kata, "Uish." Okey. Okey, relax kan. Okey, soalan nombor 1. Okey, terima kasih Syed Nabil untuk jawapan dia. Soalan nombor 2, ya, Akil Iskandar, silakan. Akil? Akil? Wah, tadi kau sampai nyanyi tadi kan? Sekarang kau senyap Akil? Cepat Akil. Akil Iskandar, mana Akil Iskandar? Akil? 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 Kau tak jawab kan? Cikgu jentik kau. Kau jawab sekarang? Kau baca sekarang? Cepat Akil. Mana pula si Akil ni? Akil ada ke tak ada ni? Dia rushing kot. Malu dia cikgu. Tadi elok je nyanyi. Itulah, tadi elok je nyanyi. Ni tiba-tiba hilang. Mana Akil ni? Tahulah tadi lagu sumbang. Okey. Okey, baik. Tak apa. Kan? Tak apa. Dia nak lari ke mana? Tak apa. Nanti dia kena. Okey. Baik. So kita berikan nombor 2 kepada Adam Haris. Adam Haris, silakan onkan mic kamu dan silakan baca, boleh tak? Adam Haris. Adam, boleh tak Adam? Come on lah, be sporting. Sporting lah. Oh, mic tak ada. Okeylah. Sekarang kamu berikan jawapannya. Cikgu bacakan. Pertapakan Islam di Kedah sejak abad ke-12 telah memulakan sistem pemerintahan Islam dengan pusat pemerintahan di mana? Di mana jawapannya Adam Haris? Islam di Kedah. Pemerintahan Islam dengan pusat pemerintahan di mana? Adakah A, Kota Bukit Meriam, atau B, Kota Kuala Muda, atau C, Alok Star, ataupun juga D, Kuala Kedah? Orang Kedah cakap gitu kan. Jawapannya Adam Haris kata A, Kota Bukit Meriam. Meriam Kota Bukit Meriam. Are you sure? Are you sure? Buka sekolah dia. Ya, betul. Betul Amira. Okey, so baik. Adakah jawapan dia A? Adakah kamu semua setuju A jawapan dia? Semua setuju tak? Jawapan dia A? Okey. Okey, so ramai yang setuju. Nasib baik engkau. So jawapan dia adalah A, Kota Bukit Meriam. Okey, terima kasih banyak kepada Adam Haris. Baik. Kemudian soalan seterusnya iaitu soalan nombor 3 iaitu kepada Adin. Betul Adin ya? Ya. Okey. Silakan Adin baca. Apakah strategi yang digunakan oleh Sultan Muhammad I Kelantan bagi mengelakkan ancaman Terengganu? Ya. Saya tak ingat sangat ni. Saya rasa lah. Okey, kau punya rasa. Okey. Baik. Jawapan dia A kot. Menjalin hubungan dengan China. Tak nak. Aduh, D. Rasa D. Rasa D. Engkau main rasa kau je. Main sesuka hati kau punya rasa. Okey. So adakah jawapan dia? Betul juga D. Saya rasa. Okey, baik. So jawapan dia nasib baik kamu tukar jawapan kepada D. Memang jawapan dia D, iaitu membuat persetiaan dengan Siam.
sudah tentulah Kelantan akan buat hubungan dengan negara besar yang terdekat. Iaitu yang terdekat ialah Siam. Takkan nak buat hubungan dengan China kan? Jauh. Nasib baik kamu tukar jawapan. Kalau Baik, tidak, cikgu. Takut lah cikgu. denda online lah jawabnya. Okey, baik. So kita lihat yang soalan yang keempat iaitu soalan kepada Afzarif. Silakan Afzarif untuk baca. Ya, Afzarif. Mana pula Afzarif ni? Afzarif. Ini apa cikgu kaunseling Afzarif. Afzarif, tolong baca. Afzarif. Tu kalau cikgu kaunseling. Kalau cikgu maths, Afzarif, baca sekarang. Tu cikgu maths. Kan? Cikgu kat kedai makan. Okey. Alamak, Afzarif kat kedai makan lah pula. Aduh, yai. Dah lah pergi kedai makan tak ajak. Aduh, yai. Macam mana ni? Okey, tak apalah. Okey, dia tak boleh baca. So tak apa, kita berikan kepada soalan nombor 4 iaitu kepada Adlina. Boleh tak Adlina baca? Adlina. Boleh cikgu. Okey, silakan Adlina. Sistem pentadbiran yang dibentuk oleh Sultan Muhammad II bagi membantu pentadbiran Sultan dikenali sebagai sebagai apa ya? Ya Allah lupa. Ya Allah lupa. Mana ada ya Allah lupa kat sini? C. Itu tak B. Eta tak BBB. Eta tak CCC. Eta tak BBB. Okey, baik. Kita akan lihat jawapan dia. Okey, so Adlina kata jawapan dia adalah B, sistem jemaah menteri. Baik, kita tanya ramai-ramai. Adakah yang lain-lain setuju jawapan dia adalah B? Betul ke sistem jemaah menteri yang telah ditubuhkan oleh Sultan Muhammad yang kedua? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ya, jawapannya adalah yes, betul Adlina. Okey, nasib baik kamu betul. Kalau tidak, okey, ke peringkat denda lah kamu. Okey. Soalan nombor 5. Okey, bagus. Soalan nombor 5 kita berikan kepada Aina Mardia. Silakan Aina Mardia. Aina Mardia, kamu nak cikgu apa bahasa Arab, ustaz bahasa Arab yang panggil kamu ke ataupun cikgu ustazah? Ya, halo. Seperti senang je ni. Siapakah agak-agaknya ya? Okey, semasa iaitu B kot, iaitu 1 dan 4. Tengku Musa dan Tuan Hitam. Are you sure? ya kot. Yakin? Kot. Kot. Ya ke ni? Ya ke Tengku Musa dan juga Tuan Hitam? Ya ke ni? Kalau ada kod tak yakin tu, itulah pasal. Okey, tak apa, cikgu bantu. Kesian dia kan. Kesian dia. Jom kita tengok. Ya ke? Kita lihat di sini Terengganu. Tengku Musa, Tuan Hitam dan Cik Abdul Rahim. Jadi Tengku Musa, Tuan Hitam dan Cik Abdul Rahim jawapan dia. Jadi Tengku Musa dan Tuan Hitam ini adalah betul. So jawapan dia adalah B, 1 dan 4. Nasib baik kamu Aina Mardiah. Kalau tidak kena denda lah jawabnya. Setakat ni tak ada orang lagi kena denda Hebat. Baik. Kita akan lihat. Soalan yang ke-6. Ya, silakan. Kita ada seorang yang denda cikgu. Okey. Baik. Akil. Oh ya ke? Akil. Nanti kita cek Akil. Alia Nur Farisha. Ya, nombor 6. Silakan Alia Nur Farisha. Okey, so tak boleh baca lah tu. Okey. Baik, dalam urusan pentadbiran di Terengganu terdapat pembesar bergelar Datuk Mata-Mata yang bertugas menyambut kedatangan pelawat. Ya Allah, bagus. Ini memang kalau kamu ingat Datuk Mata-Mata,
Yang di Terengganu tu maksudnya apa? Apa tugas dia? Menyambut kedatangan pelawat. So itulah tugas Datuk Mata-Mata. Bagus. Jadi itu jawapan dia bagi Alia Nur Farisha. Terima kasih banyak Alia Nur Farisha kerana jawapannya begitu tepat sekali. Bagus. Soalan yang ketujuh kita berikan kepada Alif Imran. Silakan Alif Imran. Alif Imran. Alif Imran. Mic laptop saya rosak. Saya rasa nombor 7D. Okey. Baik. Ramai pula lah malam ni kan. Dia punya mic rosak pula. Okey, tak apa. Baginda mengasaskan sistem pentadbiran moden yang cekap dan berkesan sehingga Johor mengalami zaman permodenan. Dan kalau kita lihat tokoh yang dimaksudkan ialah iaitu di Temenggung Daing Ibrahim. Are you sure? Alif Imran? Alif Imran, are you sure? Okey, kamu kunci jawapan tu? Okey, so dia kuncilah jawapan itu. Baik, iaitu Temenggung Daing Ibrahim yang telah membawa kepada pentadbiran moden sehingga Johor mengalami zaman permodenan. Tokoh yang dimasukkan ialah Temenggung Daing Ibrahim. Baik, yang lain-lain setuju tak? Jawapan nombor 7. Okey, Wusko kata salah kan? Yang lain-lain macam mana? Bukan Maharaja Abu Bakar. Yes. Ya, akhirnya kita dapat pemenang pertama bagi pusingan denda iaitu Alif Imran. So, Alif Imran sebenarnya jawapan dia bukanlah D. Iaitu jawapannya adalah bukan D jawapannya adalah sebenarnya iaitu A, Maharaja Abu Bakar. Tak apa, don't worry, kita telah dapat peserta pertama ke peringkat denda iaitu Alif Imran. So don't worry Alif Imran, tak apa. Kita akan tunggu dendanya nanti. Okey, soalan yang ke-8 kita serahkan kepada Amira Sharafana. Silakan Amira. Pembesar-pembesar kerajaan yang bertanggungjawab dalam membantu pemerintahan Sultan Johor ialah 1. Datuk Seri Ahmadiraja, 2. Jawapan saya A, 1 dan 2. Okey, jawapannya adalah A, 1 dan 2 iaitu Datuk Seri Ahmadiraja dan Datuk Bentara Alam. So jawapannya adalah A. So ianya memang betul. Betul kan? Betul. So nombor 8 adalah A. Terima kasih banyak Amira Sharafana untuk jawapan yang betul. Ali Imran mengeluh, why me? Don't worry. Why not us? Okay. Don't worry kan. Peringkat denda online ya. Tabahkan hati bro. Itu sis yang cakap tu. Kan? Sis cuba. Okay, jom kita soalan nombor 9. Soalan nombor 9. Kita teruskan kepada Amir Azmi. Silakan Amir Azmi, soalan nombor 9. Okey, Amir Azmi kata B kot. Okey, dia kata jadual berikut merujuk kepada persaingan kuasa-kuasa Eropah. Okey. Segenting Kera, Pulau Langkawi dan Ujung Salang. Bagaimanakah British menghadapi persaingan kuasa-kuasa ini dengan menandatangani perjanjian dengan Siam? So Amir Azmi pilih B iaitu menandatangani perjanjian dengan Siam. So jawapan itu adalah betul. Thank you Amir. Bagus. Bagus Amir. Bagus. Tahniah kerana memang jawapan itu betul. Bagus. Alright. So Amir Azmi dah jawab. Soalan nombor 10. Kita teruskan lagi dengan silakan Anas. Apakah Muslihat British menandatangani perjanjian sulit pada 6 April 1897? Ya. Jawapannya D, Pak. Jawapannya? D. Jawapannya ialah D, iaitu mengukuhkan ketuanan Siam ke atas negeri-negeri Melayu. Uish, engkau ni mengukuhkan ketuanan Siam ke atas negeri-negeri Melayu. Are you sure? Yakin. Tak nak tukar jawapan Tak. Huskor pun setuju. Okey.
Jadi confirm lah Confirm. Okey. Oleh kerana kamu telah kunci jawapan itu, maka kita akan lihat betul ke tidak. Sebenarnya Anas. Cikgu sedih nak cakap sebenarnya. Sebenarnya sedih nak cakap. Soalan nombor 10 tu sebenarnya bukanlah soalan nombor 10 ni bukanlah A atau B atau C, tapi jawapan dia lah D. Baik. So tahniah Anas untuk jawapan yang Main hati betul. orang. Main hati orang Walau. Sedap cikgu. Yang lain semua suspend. Suspend. Bak, cikgu. Alif tinggal seorang cikgu. Alif baru dapat. Saya ada seorang lagi. Tapi tengok cikgu. Cikgu main-main. Ya, so semua relax kan. Kita nak belajar supaya hati kita tabah. Okey. Kesian Alif Imran. Baik. So kita lihat soalan seterusnya, iaitu soalan yang ke-11 kepada Zati. Silakan Zati, soalan nombor 11. Boleh on mic? Ya. Okey, cikgu. Okey. Perjanjian Sempadan British Siam ditandatangani pada 29 November 1899. Perjanjian ini menyelesaikan masalah sempadan di antara Perak dan Reman. Perak dan Reman. Reman. So jawapannya adalah jawapannya adalah D, betul? Betul. Okey, Zati, boleh tak baca lagi sekali? Zati boleh tak baca lagi sekali soalan tu? Boleh, cikgu. Boleh tak baca sekali? Boleh. Okey, silakan. Sama aku. Cukup. Perjanjian Sempadan British Siam ditandatangani pada 29 November 1899. Okey. Perjanjian ini menyelesaikan masalah sempadan di antara Perak dan Reman. Okey. Tak, sebenarnya cikgu suruh ulang balik sebab nak dengar logat Sabah tu. Sedap logat Sabah tu kan. Okey, terima kasih Zati. Macam sedap je bila Zati sebut kan. Dia punya logat Sabah tu kan. Tu yang nak dengar lagi sekali, sedap logat Sabah. Okey, baik. So jawapan sebenarnya adalah Perak dan Reman. So jawapan dia memang adalah D, 3 dan 4. Ya, paling estetik kan. Itulah. Okey. Baik, terima kasih Zati. Okey, 11 adalah D, bagus. Okey, memang betul. Dan 12 kita serahkan kepada Daniel. Silakan Daniel, 12. Raja berikut menunjukkan siri perjanjian British Siam yang melibatkan negeri-negeri Melayu Utara. Apakah X? B. Perjanjian sepadan. Are you sure Daniel? Sure. Tak nak tukar jawapan Tak nak. Kalau termasuk dalam pusingan denda jangan marah Okey, baik. So dia kata jawapan dia adalah B, perjanjian sempadan. Cikgu tak rasa sebenarnya jawapannya adalah sebab cikgu tak rasa jawapan sebenar adalah perjanjian benih. Sebab jawapan sebenar adalah memang B, perjanjian sempadan. So bagus untuk Daniel kerana jawapan sebenar adalah perjanjian sempadan. Nak kena shot. Stres lah kan. Cikgu punya stres betul lah kan. Okey. Kan senam jantung. Senam jantung. Okey. 13 kepada Diana Amira. Silakan Diana Amira untuk onkan mic dan boleh membaca soalan. Silakan Diana Amira. Ya. Apakah isi perjanjian setia 1885 yang ditangani antara Johor dengan British? Ya. Saya rasa A. Hanya Rasa akan A. menerima seorang ejen.
hanya akan menerima seorang ejen. Okey. So jawapan dia kata Diana Amira kata jawapannya adalah A. Okey. Adakah ianya jawapan yang betul? Rakan-rakan sekalian? Adakah ianya jawapan yang betul? Tak. Dan Mikael kata tak. Macam mana tu? Jap. Pula. Sekejap tak, sekejap jap. Macam mana kau ni, Dam? Setuju kata lawan. Tak setuju. So A ke B? Okey. Pada 1885 ingat perjanjian setia 1885. Adakah dia menerima seorang residen atau hanya ejen? Ingat Johor ini di Johor. So Johor sebenarnya dia adalah negeri yang antara yang lambat dapat residen. Kena ingat tu. Paling lambat dapat residen. So kalau kita lihat di sini, sebenarnya pada 1885 dia hanya menerima seorang ejen. Nampak di sini. Menerima seorang ejen. Okey. Jadi kemudian barulah dia dapat penasihat am. Okey. Ya, jadi perjanjian setia 1885 hanya menerima seorang ejen. Okey, betul jawapan bagi Diana Amira. Terima kasih banyak Diana Amira kerana jawapan yang tepat. Bagus. Okey. Baik, so jawapannya adalah A. Bagus Diana Amira. Dan soalan yang ke-14 kita serahkan kepada Dina Maira. Is it Dina Maira? Dina Maira. Sorry. Bukan. Fatin. Silakan Fatin untuk menjawab soalan. Silakan Fatin. Cikgu. Ya, silakan baca Fatin. Garis masa berikut menerangkan usaha British untuk meluaskan kuasanya di negeri-negeri Melayu Utara. Apakah kesan perluasan kuasa tersebut? Apakah Saya kesannya? jawab B. Okey, jawab B iaitu keamanan negeri tergugat. Apakah kesan perluasan kuasa tersebut iaitu keamanan negeri tergugat? Are you sure? Are you sure B? Cikgu nak tanda ni. Are you sure? Adakah keamanan negeri tergugat? Kebajikan rakyat terbela? Memang taklah. Sumber ekonomi dimajukan? Memang taklah. Tapi antara B dengan D, kewibawaan Sultan tergugat. So which one yang lebih baik? Keamanan negeri tergugat atau kewibawaan? Yang mana satu? Fatin. Macam B je. Macam B okey. So dia pilih B. Okey. Tak nak ubah jawapan dia dah takut dah. Cikgu lock jawapan Okey. Okey ke tak okey ni? Cikgu nak lock ni. Semua cuak dah. Ya ke ni? Aduh, yai. Okey, baik. So, kalau Fatin kata D, so cikgu lock jawapan tu adalah D, iaitu keamanan negeri tergugat. Baik, adakah jawapan tu betul atau salah? Fatin, kan? Cikgu memang tabik dengan kamu lah sebab jawapan kamu ni memang terbaik. Jawapan kamu memang terbaik. Sebab apa? Sebab jawapan kamu ini, okey, memang telah melayakkan kamu untuk kepusingan denda bersama Alif Imran. Yes. So sebenarnya jawapan dia salah. Sebenarnya jawapan yang betul sebenarnya adalah kewibawaan Sultan tergugat. Kerana apa ya? Kerana kalau kita lihat, perjanjian-perjanjian ini telah menggugat Sultan. Negeri tetap aman. Cuma kuasa-kuasa Sultan itu tergugat. Jadi jawapannya adalah D sebenarnya ya. Jadi kita ada orang yang ketiga, iaitu Fatin. Tak apa, don't worry Fatin. Nanti kita tengok pusingan denda Okey. Soalan
ke-15. Ya. Ya, sepatutnya salah 2 tapi ada seorang lagi Akil. Mana Akil? Okey, dia lari pandai dia. Okey, 15. Husna Fazil. Silakan Husna Fazil. Untuk soalan 15. Boleh Husna? Untuk membacakan silakan baca. Husna. Husna Fazil. Ada ke tak ada ni? Ada ke tak ada ni? Ada ke tak ada ni Husna Fazil ni? Diam je. Sudah. Sudah. Dia nak join Akil juga ke? Tiba-tiba hilang Husna Fazil? Tiba-tiba hilang. Dia nak join Akil lah ni. Okey. Kalau dia nak join Akil, tak apa. Kita akan berikan kepada soalan ini kepada orang yang seterusnya. Iaitu 15 kita serahkan kepada siapa ya? Kita berikan kepada Imran Yusof. Imran Yusof boleh tak bacakan Imran Yusof? Imran Yusof boleh? Baca je. Imran Yusof. Mic tak boleh cikgu. Alamak, mic tak boleh pula. Okey, tak apa. Okey, so cikgu bacakan. Kamu beri jawapan Okey, apakah tujuan Jemaah Menteri dan Majlis Mesyuarat Negeri diwujudkan di negeri Terengganu? Apa tujuan dia ya? Apa tujuan Jemaah Menteri? Tak apa, it's okay. Tujuan Jemaah Menteri dan Majlis Mesyuarat Negeri diwujudkan. Untuk apa tu? Untuk apa tu Imran Yusof? Silakan jawapannya apa? Adakah A, membantu pentadbiran British? Adakah B, menasihati Sultan dalam pentadbiran? C, melaksanakan pentadbiran kerajaan? Okey, dan D, mengawal keselamatan raja. Macam tak pernah dengar pun. Jadi di situ cikgu nampak ada 2 kemungkinan jawapan dia. Sila berikan jawapannya Imran Yusof sekarang. So jawapan dia apa Imran? Jangan lama-lama fikir. Kalau lama-lama fikir kan jawapan belum tentu betul entah. Okey. Jawapannya apa? Cepat Imran. Okey, cikgu bagi masa. 5, 4, 3, 2, 1. Jawapannya. Okey. Yang lain lah. Cikgu bagi yang lain. Okey, yang lain jawab apa? Yes, Imran Yusof. Rasa apa? A, B, C, D. Cepat. Imran Yusof. Kau punya rasa lama lah. Kau punya fikir pun lama. Kau punya rasa pun lama. Okey. Baik, dia kata jawapan dia adalah A. Okey. Baik. Cikgu lock jawapan ni Imran Yusof. Jawapan dia adalah A. Okey. Baik. So kalau cikgu lock jawapan untuk Imran Yusof iaitu A. Imran Yusof, mungkin kamu tak bersedia tetapi cikgu yakin pilihan yang kamu buat ni kamu rasa betul. Betul tak Imran Yusof? Kamu rasa betul kan? Betul jadi cikgu yakin kamu telah rasa betul. Walaupun sebenarnya cikgu rasa salah. Cikgu rasa salah. Sebenarnya jawapan dia adalah iaitu C, melaksanakan pentadbiran kerajaan. Sebab kalau yang B, menasihati Sultan dalam pentadbiran, ini adalah kerja-kerja siapa? Kerja-kerja iaitu kerja-kerja resident British dan penasihat British. Jadi jawapan 15 adalah sebenarnya C. Kita dapat orang yang keempat iaitu Imran Yusof. Yes. Okey. Baik, tak apa Imran Yusof, kita akan jumpa lagi di pusingan denda tu ya. Okey. Dan soalan yang ke-16. Alright. Oh ya ke? Okey. Okey, soalan yang 16. Oh, 16 kamu nak jawab ke Imran Yusof?
Imran Yusof kamu nak jawab 16. Okeylah. Kamu jawablah 16 Imran Yusof. Oh ya ke? Okey, sekarang cikgu bagi peluang kepada Imran Yusof untuk jawab soal nombor 16. Jawapan 16A iaitu pasukan Johor telah ditubuhkan 85 sewaktu pemerintahan Sultan Ibrahim Ibni Sultan Abu Bakar. Ya ke? Ya ke jawapan dia A? Ya cikgu. Oh yakinnya. Yakinnya kamu. Macam tu kan. Okey, kalau kita lihat betul-betul sebenarnya ia ditubuhkan kepada Sultan Ibrahim. Okey. Jawapannya adalah Sultan Ibrahim. Jadi di sini kalau kita lihat Imran Yusof. Imran Yusof telah berjaya melepaskan diri daripada pusingan denda. Alamak. So Imran Yusof tak kena denda lah. Aduh yai. Okey, tak apa. So tinggallah 3 orang saja tadi. Yes, betul. Jawapannya adalah Sultan Ibrahim. Yes, syukur. Okey, baik. So kita nak tengok sekarang kepada siapa tadi yang kena denda tadi? Nak tengok?